Hey guys, apa khabar korang semua? Nama saya Amadudin Ibrahim. Kepada yang baru jumpa channel ni, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada yang dah subscribe dan tengok video-video saya lain, thank you so much. Jadi sebelum ni saya ada buat satu video comparison tentang 4 financial instrument kat Malaysia ni. Antaranya adalah tabung haji, Wahid Invest, ASB dan juga unit trust. Dan saya dapat banyak sangat respon positif yang sebelum ni tak pernah dengar tentang Wahid Invest, dan currently diorang dah start buat account dengan Wahid Invest kan. Jadi personally saya rasa benda tu adalah sangat bagus. Kalau macam sebelum ni orang-orang Malaysia ni bila cakap pasal pelaburan ataupun simpanan kan, dia orang hanya akan fokus kepada tabung haji, ASB dan juga unit trust kan. Tapi dengan adanya Wahid Invest ni, so sebenarnya Malaysian ataupun orang Malaysia ni akan ada lebih banyak pilihan untuk diorang kembangkan dan juga untuk diorang simpan duit mereka. Jadi kalau ada dalam kalangan korang yang belum pernah tengok lagi video tu, korang boleh klik video kat sini. Dia agak panjang sikit, sekitar dalam 25 minit ataupun 20 lebih minit macam tu lah. Tapi personally dan juga respon yang saya dapat, video tu macam dapat banyak sangat attention, dapat banyak sangat traction dan feedback dan sebagainya. So feel free to check this out. Jadi specifically dalam video kali ni saya akan cakap pasal akaun Wahid Invest saya sendiri, apakah portfolio saya pilih sekarang dan berapa keuntungan dan juga berapa perkembangan yang saya dah dapat ataupun kerugian yang saya dah alami. Dan paling penting kita nak tahu apakah step-step ataupun apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk orang yang macam pelaburan diorang tu macam mungkin negatif ataupun belum untung lagi kan buat masa sekarang ni. Benda tu pun kita akan sentuh juga isu kenapa sekarang ni Wahid Invest ada yang negatif. Ada setengah portfolio macam very agresif dan juga agresif. Saya rasa portfolio tu tengah negatif sekarang ni, ataupun macam keuntungan diorang tu macam tengah berkurang lah. Kalau macam sebelum ni untung maybe dalam 20%, mungkin sekarang ni daripada 20% tu dah jadi dalam 15 ataupun 10% dan sebagainya kan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Jadi untuk first part ni kita akan go through saya punya account Wahid Invest sendiri, dan kita akan tengok berapa dah untung ataupun berapa dah rugi, apa portfolio yang saya dah pilih, dan kita akan sentuh sedikit kenapa portfolio saya ataupun portfolio Wahid Invest ni, especially untuk yang invest kepada stock dan juga equity, tengah negatif sekarang ni. So kita pergi kepada saya punya portfolio. Jadi kalau macam kita tengok portfolio Wahid Invest saya sekarang ni, kalau kita tengok kat sini adalah balance saya adalah RM1,088.06, dan earning earning kalau tengok kat sini negatif negatif RM11.06. So tengah negatif sekarang ni. Dan kalau macam saya tengok, saya ada 2 account. So kita akan go through kepada first account dulu, ataupun first tabung. So basically untuk akaun pertama saya ni, saya tengah rugi ataupun saya tengah unrealized loss, berada dalam keadaan unrealized loss. Belum rugi lagi kita panggil sebagai unrealized loss. Sebanyak dalam 3.96% ataupun sebanyak RM7.23. Dan untuk akaun kedua, which is the second account, currently dia punya balance adalah dalam RM234.17, bersamaan dengan rugi unrealized loss sebanyak 1.73%. Kalau kita tengok total investment saya, total yang amount saya dah deposit dalam Wahid Invest ni, kalau tengok kat sini dalam RM689. Wahid fee sekitar dalam RM9.53, dan total earning kat sini adalah sebanyak negatif RM11.60. Dan cash bonus ni basically Wahid Invest ni dia ada buat referral punya promotion. So let's say katakanlah ada orang yang invest melalui referral code saya yang saya ada sediakan dalam video description di bawah, orang tersebut dapat RM10, saya dapatlah RM10. So basically currently yang Wahid Invest dah bayar ataupun dah bagi kat saya dalam RM410.12. Itu adalah free money lah. Anyone yang belum ada Wahid Invest, korang boleh guna saya punya referral code dekat bawah. So korang dapat RM10, saya pun dapat RM10 lah. And then kita akan pergi kepada portfolio yang saya pilih. Apakah portfolio yang saya pilih? Okay, untuk first account ni, portfolionya adalah very aggressive. So this is the aggressive portfolio. So bila kita tekan dalam portfolio ni, kita akan tengok dekat mana pecahan-pecahan pelaburan tersebut dibuat. So kalau tengok kat sini, disebabkan saya ambil agresif, more than 50% ataupun dekat 60% diinvest ke dalam stok dan juga equity lah. So global stock kalau tengok kat sini adalah Wahid FTSE US Syariah ETF, dan Sukuk RHB Islamic Bond, dan Malaysia Maybank Sukuk. Dan emerging stock ni, ni yang ni dekat Malaysia dengan dekat China.
almost dalam 18%. Ada gold, portion untuk gold, dan ada juga disimpan dalam bentuk cash. Jadi dalam video sebelum ni saya ada mention yang kelebihan White Invest ni, dia dah pecahkan kita punya portfolio tu kepada beberapa asset class lah. Kita panggil benda tu sebagai diversify. So tak adalah risiko tersebut macam concentrated ataupun tertumpu kepada sesuatu portfolio saja ataupun sesuatu asset class saja. Dan untuk akaun kedua, yang ni saya specifically saya invest kepada US punya stock market. So kalau kita tengok buka portfolio ni, dia ada dua je. Yang ni untuk portfolio US stock market ni memang dia akan fokus kepada US saja. Sebab tu kalau kita tengok almost dalam dekat 98% diinvest ke dalam US punya stock yang syariah compliance lah, dan 2% lebih ni dia berada dalam bentuk cash lah. So bagi saya kedua-dua portfolio ni is agak agresif lah, especially yang untuk nombor 2 tadi. So tu je saya nak tunjuk saya punya current portfolio, current account bersama Wahid Invest bila saya dah invest selama dalam tak sampai setahun kot, ataupun mungkin dah setahun. Jadi kita akan sentuh sikit kenapa currently untuk portfolio agresif, very agresif, dan juga US stock market ni berdarah sedikit ataupun kita cakap negatif kan. Jadi kalau macam kita tengok akhir bulan 9 baru-baru ni, sebuah company gergasi China, kita panggil sebagai Evergrande, itu adalah company property nombor 1 dekat China. Company tersebut macam hampir bankruptcy ataupun tengah berdepan dengan hutang yang sangat tinggi. Dia pula adalah kita cakap sebagai konglomerat yang paling besar dekat China ni untuk bahagian property. So of course perkara tersebut akan mempengaruhi supply chain untuk property tu lah. Bila cakap pasal property ni, of course dia akan ada barang-barang yang diorang ambil untuk letak dalam diorang punya asset ataupun letak dalam diorang punya projek perumahan dan sebagainya kan. Bila Evergrande tu macam default ataupun macam tengah mengalami krisis yang besar, so of course ekonomi dunia akan terkesan lah. Saya tak nak sentuh banyak sangat. So itu adalah main event yang tengah berlaku sekarang ni. Kalau macam kita pergi kepada total earning ni, kalau kita tengok sebelum September, saya punya pulangan adalah sekitar dalam 20, ada sampai paling tinggi dalam 20 lebih lah, 23 ringgit ataupun 24 ringgit kan. Tapi bila masuk kepada September, awal September tu okey lagi, and then bila pergi masuk kepada pertengahan September tu, itu adalah bila Evergrande ni mula menghadapi masalah lah. So sebab tu kalau kita tengok kat situ, total earning tu dah berkurang daripada 20 ringgit jadi 15 ringgit, so jadi 2 ringgit. Last akhir bulan 9 tu, untuk account ni dia adalah sekitar dalam RM2.75. Kau nampak tak dia punya penurunan daripada RM20 lebih dah jadi dalam RM2 lebih. Dan kalau macam kita tengok akhir September tu, saya punya earning ataupun saya punya keuntungan sekitar dalam unrealized negatif 8.54 sen. So daripada positif and then pergi makin rendah and then currently dah negatif kan. So currently tengah negatif lagi di portfolio sebab majoritinya sebab macam saya cakap tadi lah, Evergrande punya company tadi. Dan untuk US punya stock pula, account kedua saya ni, kalau kita pergi kepada sini, yang ni sebenarnya baru lagi saya invest dalam akhir bulan 8 macam tu. Sebenarnya kalau macam tengok, bila saya masuk je, dia dah making profit lah, tapi tak banyak lah, dalam 2, 3, 4 ringgit. Tapi relatif kepada saya punya amount deposit saya tu, bagi saya is a good progress lah. Cumanya bila masuk macam tadi juga, bila masuk pada September tu dia dah start negatif. Dah masuk negatif kosong, negatif RM1, negatif RM3, and then tengah recover balik. So sekarang ni tengah negatif lah. So that's why bila dia accumulate ataupun dia campur semua kedua-dua portfolio saya ni, total earning saya adalah negatif RM11. So basically macam saya cakap tadi, company Evergrande ni dia adalah company yang paling besar dekat China. Dan seperti kita tahu, China ni adalah antara kuasa besar dunia ataupun kuasa ekonomi dunia yang sangat besar. So bila ada satu company konglomerat ataupun Evergrande tadi menghadapi masalah, of course ekonomi dunia pun akan efek juga. Sebab tu kalau macam kita tengok, walaupun portfolio tadi diinvest ke dalam Amerika Syarikat, dia akan ada tempias dia juga. Jadi untuk part kedua ni adalah saya nak kongsikan sedikit apakah step-step ataupun apakah langkah yang saya akan buat. Dan dalam keadaan sekarang ni, sebenarnya walaupun saya cakap pasal Wahid Invest, so basically apa benda yang saya cakap ni dia boleh merangkumi untuk banyak sangat
ataupun secara general pelaburan tu sendiri. Mungkin korang boleh apply benda yang sama dekat unit trust, korang boleh apply benda yang sama dekat emas, mungkin cryptocurrency dan sebagainya kan. Jadi pertama-tama sekali bila kita cakap pasal pelaburan ni, nak tak nak kita akan bercakap tentang risiko, risiko tentang kerugian. Kalau macam kita tengok kes sekarang ni, Wahid Invest ni kita cakap tengah rugi lah kan. So cumanya bergantung kepada how much yang kita tengah rugi ataupun how much yang kita tengah unrealized the loss. Lain lah kalau macam kita compare dengan ESB. Kalau macam so far ESB, macam saya cakap sebelum-sebelum ni, ESB ni saya tak kategorikan dia sebagai tempat pelaburan. So far sepanjang 30 tahun ESB ditubuhkan, PNB sendiri tak pernah mendeclare ataupun tak declare dividen. Setiap tahun ESB akan declare dos dividen lah. Cumanya ia sama ada banyak ataupun kurang. Tapi bila cakap pasal pelaburan ni, mungkin tahun ni dia boleh bagi dividen ataupun pulangan yang tinggi, dan tahun depan mungkin sedikit ataupun mungkin rugi dan sebagainya kan. So itu adalah konsep pelaburan yang kita kena faham. Sebab tu kita bila cakap pasal pelaburan ni, high risk high return, low risk low return. Maksudnya kalau pelaburan tersebut adalah berisiko rendah, so biasanya pulangan dan juga keuntungan yang dia dapat pun adalah rendah. Risiko kerugian pun adalah rendah. Bila cakap pasal pelaburan saham, Wahid Invest dan juga cryptocurrency dan sebagainya kan, kita akan nampak pulangan-pulangan yang dalam 2 digit, dan untuk cryptocurrency mungkin ada yang dah cecah dalam 3 digit dan sebagainya kan. So itu adalah kita cakap pasal risiko tadilah. Bila lagi tinggi risiko, lagi tinggi pulangan yang kita boleh dapat. Jadi bila cakap pasal risiko ni, sebenarnya dalam life kita pun ada risiko kan. Let's say katakanlah analogi yang saya boleh fikirkan sekarang ni, katakanlah macam korang currently duduk rumah dan korang nak beli makanan dekat luar kan. So makanan tu tak akan datang sendiri. Of course korang, sama ada korang beli melalui online ataupun korang pergi naik kereta, pergi naik motor untuk beli makanan tu kan. So risiko korang nak sampai dekat tempat tu dan bawa balik makanan tu adalah ada. Dia bukannya macam tak ada risiko tu. Mungkin kalau macam korang naik motor ataupun korang naik kenderaan dan sebagainya, kemungkinan untuk berlaku aksiden tu ada. Atau bila korang dah sampai kedai tu, tiba-tiba makanan yang korang nak cari tu tak ada. So itu adalah kemungkinan risiko yang ada lah bila cakap pasal contoh tadi. Let's say katakanlah macam korang order online sendiri, ada juga kemungkinan yang tiba-tiba abang Grab tu hantar lambat, ataupun tiba-tiba abang Grab tu buat lari makanan tu dan sebagainya kan. So risiko bila cakap dalam pelaburan dan juga kehidupan ni, dia sentiasa ada, dan ianya kita tak boleh lari lah. Dan seterusnya adalah apa step ataupun apa benda yang kita kena tahu adalah bila cakap pasal pelaburan ni, bila kita tengok pelaburan tersebut ataupun portfolio tersebut tengah rugi kan, kita reflect balik, kita ada plan tak nak gunakan duit tersebut dalam masa terdekat, ataupun kita berada dalam keadaan terdesak atau tidak untuk guna duit tersebut dalam masa terdekat ni. So let's say katakanlah dalam masa terdekat ni kita tak ada perancangan untuk nak keluarkan duit tersebut ataupun nak gunakan duit tersebut. Kita tak perlu macam nak withdraw ataupun nak realize the loss, ataupun tak perlu nak jual balik, nak jual whatever portfolio yang kita ada dalam Wahid Invest tu. Tetapi sekiranya macam korang macam memang nak pakai duit tu dalam tempoh terdekat ni, let's say katakanlah ada emergency, nak kahwin sebagainya kan, so nak tak nak dalam keadaan ni mungkin korang withdraw the money lah, ataupun realize the loss tu. Tapi sebenarnya bila cakap pasal pelaburan ni, macam saya cakap tadi, sebelum awal-awal kita start melabur tu, kita start melabur dalam, tak kisahlah dalam saham, dalam unit trust, Wahid Invest dan sebagainya, kita pastikan at least kita ada 3 bulan ataupun 6 bulan punya emergency fund. In case kalau macam berlaku apa-apa dalam keadaan emergency dan sebagainya, kita tak perlu keluarkan duit pelaburan tersebut. Sebab kita dah prepare whatever emergency fund yang kita ada tadi. Jadi bila korang dah ada 3 ke 6 bulan punya emergency fund tadi, so sebenarnya korang macam tak terlampau, tak adalah kita macam cakap terlampau risau ataupun nervous dan sebagainya, stres kan, sebab dah tengok pulangan Wahid Invest ni sebelum ni positif, sekarang dah jadi negatif dan sebagainya kan. So bila kita dah ada emergency fund tadi, sebenarnya kita lebih peace of mind, kita macam lebih relax, kita lebih macam cool dan sebagainya. Dan seterusnya adalah bila kita tengok account Wahid Invest dalam keadaan macam ni, untuk yang negatif, kita visit balik ataupun kita reflect balik, actually duit yang kita masukkan dalam Wahid Invest ni ataupun dalam mana-mana pelaburan dekat luar sana, apa tujuan duit tersebut dimasukkan. Ada certain orang dia dah setkan, okay, duit ni adalah aku laburkan duit ni ataupun aku invest duit ni ke dalam this instrument, ke dalam Wahid Invest ni adalah untuk retirement. Mungkin nak retire dalam 20-30 tahun lagi, ataupun mungkin nak beli rumah dalam tempoh 5 tahun ataupun lebih lagi. Bila kita tahu apakah tujuan sebenar mula-mula kita start melabur tu sendiri,
dan kita nampak apa timeline dia sendiri, so at least kita bagikan portfolio tersebut untuk berkembang. Sebab bila cakap pasal investment ni, dia tak ada macam tiba-tiba kita invest hari ni, esok kita invest 1,000 hari ni, esok dah jadi 10,000. So benda tu kalau dalam skim cepat kaya mungkin ada lah kot. Tapi bila cakap pasal betul-betul investment dekat pelaburan saham, even dalam kita invest dalam bisnes sendiri kan, so tak ada bisnes yang macam kita buat hari ni esok dah terus boom dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, as long as you punya timeline ataupun you punya tujuan tu adalah lebih daripada 5 tahun, sebenarnya korang boleh keep melabur lagi dalam those instrument lah. Tak kisahlah dalam saham, white invest dan sebagainya kan. Kecuali kalau macam duit tersebut korang nak pakai dalam less than 5 years, and then korang pergi kepada ESB lah, ESB 1 ataupun ESB 2 kan, yang mempunyai harga tetap. Maksudnya dalam keadaan ekonomi macam mana sekalipun, duit korang labur 1,000 tu, dia takkan tiba-tiba jadi macam 800 ke 900 macam kita tengok dalam white invest tadi kan. Dana PMB sekarang ni kita ada, kalau tak silap, dana yang mempunyai harga yang berubah-ubah. Kalau tak silap saya, ASN ataupun ASW lah, tu adalah unit trust yang mempunyai harga yang berubah-ubah. Jadi itu adalah contoh-contoh pelaburan. Maksudnya duit 1,000 tadi, dia boleh jadi lebih daripada 1,000 ataupun dia boleh jadi kurang daripada 1,000. Sebab tu kalau macam kita tengok, bila kita cakap untuk dana pelaburan yang mempunyai harga tak tetap ni, kalau macam korang tengok baru-baru ni ASB dah declare dividen untuk dana wang tak tetap tu, kalau tak silap saya sampai 11 ataupun 12% lebih. Itu yang saya cakap tentang pelaburan. Bila cakap pasal pelaburan ni, dia ada high risk high return, so low risk low return lah. Kalau macam ASB 1, ASB 2, mana ada kita tengok sampai boleh bagi dalam 12%, 11% kan. Mungkin sekitar dalam puratanya dalam 8% ataupun 5% lebih macam tu. Tapi dengan adanya amanah saham yang mempunyai harga tak tetap ni, kita boleh nampak double digit punya return. Tapi yang saya peliknya, macam dana tersebut ataupun amanah saham tersebut tak famous lah kot. Sebab mungkin dalam kalangan orang Melayu kita ni, kita dah terbiasa dengan ESB 1, ESB 2 kan. Sebab benda tu adalah lebih selamat, secure. So that's why lah kita akan dapat return yang biasa-biasa sahaja. Kalau macam pergi kepada dana yang mempunyai harga tak tetap ni, kita bukan just setakat dividen tahunan, kita akan dapat juga kenaikan harga semasa. Maksudnya daripada RM1 kita beli tu, mungkin esok lusa dah jadi RM1 10 sen, RM1 20 sen, dan ujung tahun tu dia pun ada juga dividen ataupun distribution dan dia orang declare ataupun yang dia orang announce. Sebab tu pulangan tersebut boleh jadi dalam 12%, 11% dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah apa yang kita boleh buat adalah dalam keadaan macam ni adalah kita boleh buat konsep DCA ataupun dollar cost averaging untuk orang yang belum pernah dengar. Jadi basically konsep dollar cost averaging ni dia sebenarnya adalah konsep evergreen lah bila cakap pasal pelaburan ni. Senangnya adalah analogi yang saya suka ambil adalah bila kita nak beli sesuatu barang, kita beli pada harga yang rendah. Katakanlah mungkin korang nak beli ayam kan, sekarang ni kan ayam kan tengah mahal kan. So basically kalau macam korang pergi kepada supermarket apa semua, biasanya kita akan cari harga yang paling murah. Jarang lah kita pergi supermarket and then kita tanya apa, ada tak ayam yang harga yang mahal. Dia sebenarnya basically ayam yang sama, tapi kita saja nak cari ayam yang lebih mahal. Bila cakap pasal ayam tadi, kita of course bila kita pergi kepada pasar raya apa semua, kita nak cari ayam yang lagi murah. Sebab apa? Sebab dekat situ kita dapat untung. Let's say katakanlah harga sebenar adalah RM8, and then harga tersebut katakanlah jadi RM5. So basically sebenarnya kita dah untung kat situ. Kita beli pada harga RM5, padahal ayam tersebut harga RM8 kan. Sama juga dalam konsep pelaburan pun. Kalau macam dalam keadaan negatif ataupun dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita boleh buat adalah kita beli more ataupun kita beli more unit. Kita tambah lebih banyak di modal, kita deposit lebih banyak duit ke dalam kita punya pelaburan tersebut, supaya by the time ekonomi dah okey balik, portfolio kita tu akan berkembang dengan lagi cepat lah. Tapi ada orang tanya juga, tapi kalau macam saham ataupun pelaburan tu makin rendah dan katakanlah pelaburan tersebut akan jadi kosong, so takkanlah kita nak tambah lagi kan, rugilah kan. Adalah kemungkinan untuk jadi kosong tu. Tapi kalau macam kita tengok portfolio, macam saya tunjuk tadi, portfolio saya lah very agresif dan most of the investment adalah diinvest ke dalam US. So antara company-company yang termasuk dalam tu adalah company-company macam Apple, Facebook, Netflix. So bila kita cakap portfolio tersebut jadi kosong, so basically
company-company yang dia invest tadi macam Facebook, Microsoft, Apple apa semua jadi kosong. So bagi saya macam benda tu it is sangat macam mustahil untuk benda tu berlaku. Dan kalau pun benda tu berlaku, sebenarnya korang ada lagi masalah besar yang korang perlu risau daripada korang risau untuk korang punya pelaburan ni kan. Mungkin at that time ada alien punya invasion ke, ataupun masalah I don't know, maybe kita berada dalam keadaan krisis yang sangat teruk, sampai kan at that time korang tak akan fikirkan benda-benda yang berkaitan dengan pelaburan. Mungkin at that time kita akan fikir tentang nak makan macam mana, nak tempat tinggal macam mana. So benda tu sebenarnya lagi penting ataupun lagi crucial sekiranya disaster ataupun malapetaka yang kita cakap tadi betul-betul berlaku. So basically itu je untuk orang yang macam tengah ada unrealized loss sekarang ni. Basically itu yang saya akan buat lah. Saya akan check balik step 1, step 2, step 3. And then yang paling penting adalah, kalau ketiga-tiga tadi kita dah faham, yang paling penting tadi adalah kita buat DCA lah. Ini adalah masa terbaik ataupun waktu terbaik untuk kita top up more on kita punya investment, supaya by the time ekonomi tersebut ataupun ekonomi dunia ni dah recover balik, China punya ekonomi pun dah start recover balik, dan US punya ekonomi pun akan rasa tempias, dia juga akan start recover balik. So at that time kita punya profit akan makin banyak. So tu je perkongsian saya dalam video kali ni. Hopefully korang dapat manfaat dan korang enjoy dalam video kali ni. Kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.